sejahtera, nama saya Julia Muin, nombor matriks 7601-08125094001, merupakan pelajar OUM jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Prasekolah. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita rakyat untuk pelajar prasekolah yang berumur 6 tahun. Saya akan menggunakan alat bantuan ABM, iaitu menggunakan gambar-gambar watak utama dalam cerita ini dan gambar-gambar benda dan binatang supaya kanak-kanak lebih mengenali watak dan cerita yang ingin disampaikan. Selamat pagi murid-murid, apa kabar semua? Harap semua murid sihat dan ikut SOP semasa pandemik COVID-19. Cuba teka, kita buat aktiviti apa untuk hari ini? Ya, betul murid-murid, cikgu ingin menyampaikan sebuah cerita. Okay, sebelum cikgu nak bercerita, cikgu nak tanya soalan ya. Cikgu nak tanya murid-murid pernah berangan-angan tak? Apa maksud angan-angan? Baik murid-murid, maksud angan-angan ialah berangan-angan atau membayang-bayangkan berbagai-bagai gambaran di dalam fikiran, berkhayal, mengelamun atau menyampaikan sesuatu sama ada boleh dicapai atau tidak boleh dicapai. Murid mesti ramai yang berangan-angan nak jadi kaya, banyak harta, kahwin puteri raja dan sebagainya. Betul? Itulah angan-angan. Angan-angan akan tinggal angan-angan jika tidak berusaha dan malas, tetapi dengan kesungguhan kita pasti akan berjaya. Jadi hari ini cikgu nak ceritakan cerita jenaka rakyat Malaysia yang bertajuk Angan-angan Mat Jenny. Maka tersebutlah kisah seorang pemuda yatim piatu yang dikenali sebagai Mat Jenny. Pemuda itu hidup sebatang kara di sebuah desa di rumah peninggalan ibu bapanya. Rumah itu teramatlah daifnya dengan dindingnya yang sengit dan atap rumah yang bocor apabila hujan turun dengan lebatnya. Akan tetapi, semua itu tidaklah dipedulikan oleh Mat Jenny kerana dia amat malas membuat kerja. Kerja sehari-harian hanyalah memasang angan-angan. Maka masyhurlah seluruh daerah itu tentang tabiat dan perangainya dan menjadi buah mulut orang. Apabila Mat Jenny merasa lapar, pergilah ia ke kedai, duduk dan menunggu di situ kalau-kalau ada orang yang baik hati yang akan menanggung makan minumnya. Kadang ada orang yang ingin berseronok mendengar cerita, segeralah dia menegur Mat Jenny bertanyakan angan-angannya yang terbaru. Mat Jenny pun segeralah menceritakan angan-angannya tanpa bertangguh, apatah lagi jika yang menegur itu pula menyuruh dia meminta apa-apa makanan yang diingini. Maka Mat Jenny akan bercerita sehingga sehari suntuk tidaklah dia mau berhenti. Apabila kerbau sudah pun balik ke kandang, ayam dan itik pulang ke sarang, api menyala, didian barulah dia balik ke rumah buruknya itu untuk tidur. Angin ribut yang bertiup pun tidak dibimbangnya. Malah jikalau rumah buruknya bergegar ditiup angin, dia hanyalah menarik kain selimutnya dengan lebih rapat lagi sambil berangan-angan. Katanya, jikalaulah roboh gerubuk itu, tentulah jiran-jiran sekeliling akan membantu dia membina rumah baru. Jadi, tidaklah lagi dia perlu bersusah payah membaiki teratak buruk itu. Apabila tidak ada orang yang hendak membayar makan minumnya, barulah dia mencari kerja. Tetapi kerja yang dibuatnya pula dipilih-pilih. Tidaklah dia ingin membanting tulang di sawah padi kerana panas, ataupun pergi menangkap ikan kerana mabuk katanya.
Oleh itu, apa yang sanggup dilakukan oleh Mak Jenny hanyalah memanjat pokok kelapa. Kerana menurutnya, kerja itu teduh dan berangin pula. Murid-murid kenal tak pokok kelapa dan buah kelapa? Ini buah kelapa yang murid-murid. Seterusnya murid-murid, pada suatu hari nasib Mak Jenny tidak begitu baik kerana tidak ada orang yang ingin membayar makan minumnya. Maka terpaksalah dia mencari-cari sesiapa yang ingin mengupaya memanjat pokok kelapa. Sedang dia duduk berfikir-fikir seorang diri tentang apa yang perlu dilakukannya, nampaklah olehnya seorang nenek tua sedang melihat-lihat pokok kelapa. "Nenek, nak buah kelapa?" Nenek itu berpaling ke arah Mak Jenny. Memang nenek mencari buah kelapa untuk memasak. Bolehkah cucu tolong petikan untuk nenek? Sudah tentu boleh nenek. Tetapi apa yang nenek boleh berikan kepada cucu sekiranya cucu tolong petikan buah kelapa nenek? Tanya Mak Jenny. Nenek tak ada banyak benda nak beri. Nenek boleh berikan beberapa biji telur ayam untuk cucu. Saya nak buat apa dengan telur ayam tu? Kata Mak Jenny. Murid-murid kenal tak telur ayam? Ini rupa telur ayam ya. Kata nenek itu lagi, telur ayam ini kalau cucu eramkan nanti akan menetas. Bolehlah cucu membela ayam, jawab nenek itu. Mak Jenny duduk berfikir sejenak di dalam hatinya. Kalau telur itu menetas, sudah tentu akan dapat membela ayam untuk aku jual. Baiklah nenek, sangguplah saya memanjat kelapa ini untuk nenek. Setelah berkata demikian, maka Mak Jenny pun mulalah memanjat pokok kelapa itu. Ketika mula hendak memanjat, dia asyik berfikir tentang kata-kata nenek itu. Maka hatinya bertambah girang. Kalau aku biarkan ayam macam itu bertelur, tentulah semakin banyak ayam-ayam aku membiak. Dia berfikir lagi, tetapi kalau terlalu banyak, tentu susah aku menjaganya. Jadi baik aku tukarkan ayam-ayam itu dengan kambing. Tentu lebih beruntung. Bolehlah aku biarkan kambing-kambing itu mencari makan di keliling rumahku. Setelah berfikir demikian, dia pun berpaling kepada nenek itu dan berkata, "Kalau ayam-ayam itu saya jual, bolehlah saya dapatkan kambing, kan nenek?" Nenek tua itu merasa geli hati mendengarkan kata-kata Mak Jenny. Tetapi dia terus menjawab, "Betul tu, Cuk." Mak Jenny memanjat semakin tinggi, sambil itu dia berangan-angan semakin tinggi. Kalau aku sudah banyak kambing, aku akan tukarkan dengan lembu pula. Lagipun lembu itu lebih gemuk dan banyak dagingnya. Tentu aku bertambah kaya dan dihormati orang. Sekali lagi dia menoleh ke bawah melihat nenek itu. "Kalau saya tukarkan kambing itu dengan lembu, tentu lagi baik kan nenek?" Dia menjerit ke bawah. Nenek itu terus menjawab, "Betul tu, Cuk," sambil tersenyum-senyum menampakkan gusinya yang tidak bergigi itu. Mak Jenny semakin kuat berangan. "Kalau aku sudah dapat membela lembu sehingga beranak pinak, aku akan menjadi kaya. Tak perlulah aku susah payah bekerja lagi. Bolehlah aku membela kerbau pula nanti." Sekali lagi dia memekik ke bawah. "Nenek, kalau saya sudah banyak lembu, bolehlah saya tukarkan dengan kerbau pula ya, nenek?" Sekali lagi nenek itu menjawab, "Betul tu, Cuk. Kalau Cuk sudah kaya, boleh cucu kawin," tambahnya lagi. Mak Jenny mengangguk-angguk kepalanya. "Kawin?" Dia
memanjat semakin tinggi meninggalkan nenek itu sayup-sayup di bawah sana. Ya. Dia sudah tentu memilih istrinya dari perempuan-perempuan yang istimewa. Dia akan memilih putri raja. Nenek, saya akan kahwin dengan putri raja, jeritnya ke bawah. Jawapan nenek itu hanya sayup-sayup, tidak didengarinya karena dia sudah pun tinggi di atas pokok kelapa. Istri aku tentu akan mengidamkan perhiasan emas dan meminta dari aku, tetapi aku tidak akan beri. Kalau dia membuat bising, tentu aku akan tampar dia seperti ini. Serentak dengan itu, Mak Jenny melepaskan pelukannya dan menampar pelepah kelapa itu sambil menengking. Jangan nak mengada minta barang kemas dari aku. Dan ketika itu bertempiaranlah seekor tupai yang sedang menyorok di celah pelepah kelapa itu. Mengejutkan Mak Jenny dari angan-angannya itu. Mak Jenny terkejut besar sehingga kan terlepaslah pegangannya dari pokok kelapa itu. Maka jatuhlah dia dari pokok kelapa itu sampai ke bawah, berdebuk seperti buah kelapa tua yang luruh bunyinya. Terkejutlah nenek tua itu melihat Mak Jenny terjatuh dan bersegeralah dia meluru untuk mendapatkan pertolongan. Malangnya, Mak Jenny telah mati di situ juga. Maka dengan itu, tamatlah riwayat Mak Jenny yang terlampau suka berangan-angan sehingga kan menjadi mangsa angan-angannya itu sendiri. Demikianlah diceritakan orang kisah Mak Jenny yang malang. Murid-murid, seronok kan dengar cerita Mak Jenny? Ada tak murid-murid nak jadi seperti Mak Jenny? Tak ada? Bagus. Murid-murid janganlah ikut sifat negatif Mak Jenny yang suka berangan-angan. Semasa bekerja, sentiasa memberi tumpuan terhadap pekerjaan. Seperti murid-murid kerjanya belajar. Jadi belajarlah bersungguh-sungguh supaya menjadi orang pandai. Jika tidak bersungguh-sungguh atau banyak bermain, kita akan ketinggalan dan tidak faham apa yang cikgu ajar. Bila peperiksaan nanti boleh gagal. Demikianlah cerita cikgu pada hari ini. Semoga murid-murid boleh menceritakan cerita ini kepada adik-adik di rumah. Sekian dan terima kasih. Bye.